Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin Lukas edisi tengah hari 23 Ogos 2021 bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita utama. Setiap permohonan untuk kelulusan merentas daerah di bahagian Miri perlu mempunyai dokumen yang lengkap. Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, setiap permohonan juga perlu lengkap vaksinasi dan mengemukakan surat pengesahan daripada majikan untuk mendapatkan permit polis. Bercakap ketika ditemui media selepas mengadakan tinjauan di 3 lokasi sekatan jalan raya di Lambert, Beluru dan Bakam pada Ahad, beliau menegaskan pihak berkuasa tidak akan meluluskan permit rentas daerah untuk aktiviti sosial dan urusan peribadi. Jelas Menteri Pengangkutan Sarawak itu, orang ramai yang ingin memohon permit untuk rentas daerah Miri, Subis, Marudi, Beluru dan Telang Usang dalam bahagian Miri perlu mematuhi ketetapan syarat-syarat yang diluluskan JPBB Miri. Semasa tinjauan itu, beliau bersama rombongan turut menyampaikan makanan, cecair sanitasi dan pelitup muka kepada petugas barisan hadapan. Dalam pada itu, beliau mengingatkan penduduk di daerah Miri yang layak namun belum divaksinasi perlu hadir secara walk-in ke pusat pemberian vaksin PPV di Eastwood atau University Curtin yang dibuka setiap hari pada pukul 8 pagi hingga 4 petang termasuk hari Ahad. Laporan seterusnya mengenai sumbangan peralatan perniagaan yang diserahkan oleh Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Sri Fatimah Abdullah kepada seramai 28 orang ibu tunggal di Dalat. Datuk Sri Fatimah yang juga adun Dalat menyerahkan kepada mereka yang membuat kuih di Bazanita dan Pasar Malam Dalat. Sementara itu, beliau berharap sumbangan tersebut dapat membantu penerima menambah pendapatan mereka. Pada masa sama, beliau turut menyampaikan sumbangan perubatan kepada Syarifah Aminah Wan Semawi. Manakala di Belaga, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Belaga melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Belaga telah menyerahkan bantuan makanan di kawasan Long Urun. Antara rumah panjang yang menerima bantuan tersebut adalah Rumah Dikan Joseph Usang, Rumah Dang Lajang dan Rumah Pait Awan yang telah diarahkan menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Sehubungan itu, Adun Murung Kennedy Cupai Ugon menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam penghantaran bantuan tersebut. Beliau juga menyeru supaya semua penduduk memberikan kerjasama dan patuh kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi menekan penularan wabak COVID-19. Di Kota Semerahan pula, seramai 991 ketua isi rumah yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Baru menerima bantuan makanan fasa kedua dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Samarahan. Bantuan bekalan makanan tersebut diagihkan oleh sukarelawan-sukarelawan JKM Bahagian Samarahan dengan bantuan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Daerah Samarahan. Sementara itu, Penghulu Kampung Baru, Sunip Adis merakamkan penghargaan kepada JKM Bahagian Samarahan kerana begitu prihatin dengan situasi yang dihadapi mereka. Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian Samarahan, Muhammad Yaakob Mursyidi pula berharap bantuan berkenaan dapat membantu memenuhi keperluan penduduk yang berdepan PKPD. Sementara itu, Adun Batu Kitang, Lokal Syang turun padang meninjau program vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Serbaguna Kampung Semerbak Kuching. Tinjauan yang dilakukan mendapati semua penerima vaksin hadir mengikut janji temu dalam aplikasi MySejahtera masing-masing. Namun, terdapat juga penerima vaksin yang hadir secara terus atau walk-in dan rata-rata penduduk yang hadir adalah dari kawasan Batu Kitang. Dalam pada itu, program vaksinasi di PPV tersebut berjalan lancar dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan sebanyak 1,772 kes positif COVID-19 baharu dan menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 98,300 kes.
Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan media pada Ahad memaklumkan kesemua kes dikesan di 31 daerah di negeri ini. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam perkembangan sama, JPBNS mengisytiharkan sebanyak 119 kluster dan 19 kluster yang masih aktif. Berikut merupakan kluster yang merekodkan kes-kes baharu. JPBNS turut memutuskan pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dan pelanjutan PKPD seperti yang tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.